Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel Bindani dan rekan-rekan saya yang turut membantu dan bekerja sama dalam menyiapkan tugasan ini ialah Dayang Siti Farhana binti Sulaiman, Hasmida binti Masad, dan Syarifah Ella binti Marob. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini ialah berkenaan tentang sisa domestik yang terdapat dalam subjek Geografi tingkatan 1. Hasil pembelajaran yang pelajar perlu kecapi dalam topik ini ialah pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik. Kedua, pelajar dapat menjelaskan kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Dan ketiga, pelajar dapat menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu jenis-jenis sisa domestik. Jenis-jenis sisa domestik terbahagi kepada dua, yaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Bagi bahan organik, ia boleh diuraikan dan dilupuskan, dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan, contohnya sisa makanan, sisa kebun, dan kertas. Manakala, bagi bahan bukan organik, ia boleh diurai dan dilupuskan, dihasilkan dari sumber mineral, contohnya tin, plastik, besi buruk, dan kaca. Kedua, sisa-sisa domestik yang terdapat di Malaysia. Sisa-sisa domestik yang terdapat di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu sisa pepejal dan sisa cecair. Contoh bagi sisa pepejal ialah sisa makanan, plastik, kertas, logam, perabot dan lampin pakai buang. Manakala, contoh bagi sisa cecair ialah minyak masak dan sisa kumbahan. Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia, iaitu berlakunya pencemaran, seperti pencemaran air. Sumber air seperti sungai dan laut akan tercemar apabila sampah sarap dibuang secara merata-rata. Kedua, pencemaran udara. Pembakaran sisa domestik akan menyebabkan udara tercemar. Ketiga, pencemaran bau. Sisa domestik yang bertimbun dan tidak diurus dengan baik akan menyebabkan timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Kesan yang kedua ialah wabak penyakit. Sisa pembuangan sampah secara langsung boleh menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebarkan oleh tikus, lipas dan lalat seperti penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan rotavirus. Kesan yang ketiga ialah peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan kos sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang perlu diurus oleh pihak berkuasa tempatan. Kos yang perlu dibiaya oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan, baik pulih kemusnahan dan perawatan air tercemar. Dan kesan yang terakhir ialah berlakunya banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sisa domestik ke dalam longkang dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik, iaitu mengamalkan amalan 3R. Pertama, reduce, mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterina. Kedua, reuse, menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, buku-buku dan pakaian. Ketiga, recycle, menghasilkan barangan baru daripada barangan terbuang. Langkah yang kedua ialah penggunaan teknologi terkini. Penggunaan logi waste to energy ialah teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Dan penggunaan logi waste to energy juga mampu mengurangkan pencemaran bau. Ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Akta 672 dan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Akta 673 dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan sistematik. Langkah yang keempat ialah pendidikan. Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar perlu diterapkan kepada generasi muda terutama dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar. Pelbagai aktiviti kitar semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Dan akhir sekali, mengadakan kempen. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai penggunaan media sosial. Jabatan Alam Sekitar perlu melaksanakan pelbagai kempen seperti
kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R, dan kempen cintai sungai kita. Baiklah, di sini terdapat aktiviti penilaian yang telah disediakan, yaitu aktiviti teka silang kata. Bagi menjawab aktiviti ini, Anda perlu mengimbas kod QR atau tekan link yang telah diberikan. Cara menjawab aktiviti ini ialah Anda perlu mencari perkataan yang tersembunyi berdasarkan gambar yang dipaparkan. Aktiviti penilaian yang kedua ialah kuis. Seperti biasa, Anda perlu mengimbas kod QR atau tekan link yang telah disediakan. Bagi menjawab aktiviti ini, Anda perlu membaca soalan terlebih dahulu dan memilih jawapan yang sesuai. Terima kasih atas perhatian Anda. Harap Anda semua dapat mempelajari ilmu pada hari ini.